Datuk Seri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 12. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang untuk saya menjawab soalan yang dikemukakan. Amalan pertanian organik merupakan amalan pertanian secara semula jadi dan tidak menggunakan sebarang bahan kimia. Ianya telah dipraktiskan oleh masyarakat desa telah lama. Tetapi dalam bentuk berskala besar, kebun besar dia adalah di peringkat yang baru. Dalam berskala besar ataupun pekebun-pekebun atau penternak dan sebagainya, penggunaan organik ini baru di peringkat kurang daripada 1%. Kementerian Pertanian dan Kerjaya Makanan telah memberikan penekanan khusus kepada pertanian organik di bawah Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030 melalui dua trust, iaitu memperluas pasaran domestik bagi produk premium istimewa seperti hasil organik dan makanan berkhasiat bagi menyokong perkembangan pengeluaran produk-produk pertanian organik dalam pasaran domestik. Yang kedua, meningkatkan penerima gunaan pensijilan standard makanan di kalangan pengeluar makanan termasuk pensijilan MyGap dan MyOrganic. Jadi setiap bahan organik ini mesti dapat kelulusan dua badan ini, iaitu MyGap dan Organic, dan MyGap dan MyOrganic barulah ia dapat digunakan secara meluas. Penekanan kepada pertanian organik juga merupakan sebahagian daripada objektif agenda pembangunan Mampan 2030. Pelbagai pelan tindakan dan program promosi telah diatur gerak oleh KPKM bagi mencapai objektif yang digariskan di bawah Dasar 2.0 dalam memastikan keterjaminan makanan negara dapat dicapai tanpa menjejaskan nutrisi dan kualiti alam sekitar. Di antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPKM bagi mempromosikan amalan pertanian organik seterusnya, meningkatkan penyertaan dan pengeluaran produk di bawah skim pensijilan organik, iaitu MyOrganic adalah berikut: bekerjasama dengan agensi swasta, persatuan dan badan-badan bukan kerajaan bagi meningkatkan kesedaran petani dan pengguna terhadap pertanian organik. Dan saya sendiri mengharap semua para senator di sini dengan rakan-rakan yang terlibat dalam pertanian supaya kita memberi semangat dan dorongan supaya menggunakan baja atau bahan organik pada masa yang akan datang. Dan sekarang sudah banyak pihak swasta yang datang menemui pihak kementerian membuat berbagai-bagai cadangan produk organik yang mereka telah usahakan. Kita akan menapis dan mengkaji mana-mana ia menempati yang dikehendaki dan ia tidak menjejaskan pertumbuhan tanaman atau ternakan. Pihak kementerian akan memberi kerjasama. Kita naklah pergi ke arah organik pada masa akan datang untuk kita pergi kepada perkara yang lebih subur dan lebih menjamin kesihatan dan mudah disengelarakan untuk pada masa yang akan datang. Ini tumpuan kita, walaupun di peringkat awal ini ia masih lagi di peringkat yang agak rendah. Tetapi secara agresif sekarang ini pihak swasta dan kerajaan bersama untuk ke arah baja organik ataupun bahan-bahan organik dalam pertanian dan juga pemakanan kita. Boleh sikit mencelah Datuk Seri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian, saya fikir dan saya ingin mencadangkan supaya Kementerian Pertanian memperkasakan R&D, terutama sekali juga dalam isu pertanian organik. Mungkin kita perlu sikit pencerahan lain daripada maksud organik yang dikatakan sekarang ini tanpa chemical. Tapi apa yang dipahamkan lebih asas, pertanian organik itu adalah natural farming or natural agriculture. Minta komen daripada Yang Berhormat. Memang pihak Mardi dan Jabatan Pertanian sedang berusaha terus untuk melahirkan baja-baja organik dan
Mereka juga menjadi badan pemeriksa kalau ada syarikat-syarikat swasta dan sebagainya yang memperkenalkan baja organik mereka. Terutama sekarang sedang diusahakan secara giat baja organik akan digunakan dalam penanaman padi untuk taburan baja dan sebagainya. Dan ia telah dimulakan secara yang walaupun kecil tapi dia mendatangkan hasil di antaranya di daerah Skincan, daerah beberapa tempat yang lain. Oleh itu promosi ini akan dibuat secara besar-besaran pada masa akan datang dengan kerjasama semua pihak. Kita juga misalnya membuat berbagai usaha pameran di majlis apresiasi pengusaha MyGap dan MyOrganic dibuat pada 29 Mac. Promosi produk MyGap dan MyOrganic kepada ahli mesyuarat Jawatankuasa Sekuriti Makanan Negara. Kita juga misalnya pameran MAHA 2022, kesedaran hasil tanaman selamat dan berkualiti. Memang yang bertanya tadi, senator daripada Terengganu itu memang terlibat dalam pertanian dan penanaman sayur. Saya pernah melawat tempat dia buat tanaman sayur terdahulu. Pameran di program Ekspresi Keluarga Malaysia Selangor pada Ogos 2022. Pameran di Hari Organik SATDM 27 Ogos 22. Artinya kita sentiasa sekarang memberi galakan di samping pihak swasta yang terlibat dalam memperkenalkan baja organik ini dialu-alukan untuk bersama dengan kementerian datang ke kementerian dan kita membuat pemeriksaan sama ada yang memenuhi MyGap dan sebagainya, maka boleh dipasarkan untuk menggantikan baja-baja chemical yang telah digunakan selama ini. Bukan ianya buruk, tapi kita berusaha supaya ia lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan saya. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Memang seperti Yang Berhormat Menteri mengatakan ada banyak promosi dan menggalakkan masyarakat makan makanan yang berorganik. Tapi masalah yang kita menghadapi ialah barang-barang yang telah mereka klaim dengan izin. Dia itu berorganik. Tetapi kita tak tahu itu betul-betul ke dia organik atau tidak. Adakah kementerian mengadakan satu sistem pengiktirafan atau certification untuk memastikan apa-apa barang yang kita beli itu memang betul-betul organik? Terima kasih. Kalau dengar jawapan saya tadi betul-betul, sebab itulah kita ada MyGap. Dan di situ ada pihak yang akan meluluskan. Iaitu bila MyGap dan yang disebut tadi, setelah membuat kajian, mereka yang meluluskan. Sebab bila dapat kelulusan daripada MyGap, iaitu pihak kementerian ini, maka ia bolehlah diiktiraf sebagai bahan organik. Memang kalau kita pergi ke kedai-kedai pasaraya, semua mengaku bahan organik. Ada juga telur ayam organik, ada sayur organik. Kita tak pasti, tetapi kalau dia kata dia dapat kelulusan MyGap, maka itu adalah betul-betul organik. Memang cara iklan untuk dia naikkan harga, kadang-kadang dia menambahkan untuk kononnya value akan meningkat bila dia sebut organik. Tapi perkara ini kita akan pantau dan kalau ada keraguan misalnya, boleh bawa bahan yang diiktiraf organik, yang disebut organik itu ke kementerian dan ada pegawai kita akan buat pemeriksaan sama ada ia betul-betul bersifat organik ataupun dinamakan organik sahaja. Tapi bahan-bahannya tidak bersifat organik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Seri Pertua. Buat masa kini, bahan-bahan makanan yang organik ni banyak ditemukan di shelf mall-mall ataupun pasar-pasar dengan harga yang mahal. Artinya mereka tergolong dalam makanan kayangan, Dr. Seri. Ya. Orang awam payah untuk mendapatkan bukan kerana tak ada, tetapi tidak mampu. Jadi ironinya katanya organik ni tak pakai kimia, tak pakai apa macam-macam ya. Jadi sepatutnya lebih murah, tetapi tidak sedemikian. Jadi bagaimana peranan kementerian untuk memastikan petani-petani yang lain ini dapat masuk ke bidang organik ini dengan modal yang manasabah? Adakah kementerian bersedia untuk menyediakan laluan bantuan supaya mereka dapat terlibat dan dapat manfaat daripada makanan organik ini? Terima kasih. Memang misalnya saya sebut tadi
penggunaan organik ni baru di peringkat 1%. Tapi kita pergi ke pasar-pasar, kita lihat sayur organik, buah organik dan sebagainya terlalu banyak. Sebab itu mereka boleh klaim sebegitu rupa. Tetapi saya kata tadi, mesti mendapat kelulusan MyGap dan MyOrganic daripada kementerian. Ataupun kalau ada satu hari badan kementerian beri kuasa kepada satu pihak. Tapi buat masa sekarang, kalau kita lihat orang kampung, memang mereka selalunya terlibat dalam organik. Misalnya kalau dia tanam cili, dia meletakkan baja tai ayam, tai lembu, atau bakaran daripada sampah, baja-baja yang lungguk daripada bakar sampah misalnya, dia ambil untuk dibuat baja. Dan di situ sebenarnya orang-orang desa, orang kampung lebih banyak memakan bahan-bahan organik. Tetapi ianya tidak buat bancian terperinci. Bagaimana kita lihat peratus yang makan bahan organik dibanding bandar dengan luar bandar. Tetapi kita lihat usaha ke arah itu. Semua orang bercakap soal kembali kepada nature, kembali kepada asal. Ini yang kita sedang buat. Misalnya di Sarawak, dibuat campuran tai ayam, tai kambing, dedak, sekam padi. Dan akhirnya mereka melahirkan satu baja yang cukup baik yang diusahakan di Sarawak sekarang ini. Walaupun Jabatan Pertanian Sarawak dia berasingan, tetapi pihak kementerian kita akan bekerjasama dengan mana-mana pihak yang dapat memperkenalkan baja organik untuk kita usahakan secara besar-besaran. Saya yakin ianya lebih murah kerana ia dapat daripada bahan-bahan asal. Termasuklah kalau kita usahakan akan datang green corn, batang jagung dan sebagainya itu boleh digunakan diusahakan sebagai satu sumber makanan pada masa yang akan datang. Kelapa sawit sekarang sedang diusahakan juga untuk menjadikan bahan organik makanan sama ada ternakan ataupun ikan. Itu yang sedang diusahakan secara besar-besaran, secara agresif sekarang ini untuk ke arah organik pada masa akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan yang Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Ahli-ahli Yang Berhormat,